Hello guys, selamat malam sekali lagi bersama saya dalam Alright Nopal Channel. So hari ini sekali lagi kita uh, memberikan respon terhadap kemarahan seperti mana yang kamu nampak, kemarahan penduduk kampung kepada pemimpin yang mana dikatakan apabila semasa pilihan raya dikatakan pemimpin ini memberikan janji-janji bahawa sekiranya beliau menang, dia akan aspalkan jalan, terutama ini sebab ini adalah permintaan kepada penduduk-penduduk kampung di N5 Matunggung, Parlimen Kota Marudu. So seperti mana yang kita tahu juga pada dalam beberapa bulan yang lalu kita mendengar Parlimen Kota Marudu atau MP-nya atau ahli parlimen ini apabila ditemu ramah tentang apakah kemajuan yang ada di dalam Parlimen Kota Marudu, dan MP ini menjawab bahawa katanya bahawa ada kemajuan yang begitu besar di Kota Marudu. Tapi semua itu rakyat di sana menyangkal bahawa apa yang dikatakan oleh menteri ini adalah satu penipuan yang besar, Okey, so sekali lagi itu baru intro daripada apa yang kita ingin bincangkan hari ini. Selain daripada ada perbincangan yang lain, sekali lagi selamat datang yang baru masuk di dalam live malam hari ini. Okey, live hari ini kita membincangkan keadaan di Sabah yang mana dikatakan penduduk kampung terpaksa melakukan kerja yang sepatutnya tanggungjawab sebagai pemimpin atau ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri. Tapi kerja itu tidak dilaksanakan dan menjadi kemarahan yang besar terhadap penduduk kampung di N5 Matunggung ini. Alright, so kamu orang boleh komen sekiranya kampung kamu juga mungkin menjadi mangsa keadaan seperti mana di dalam situasi yang kita bincangkan malam hari ini. Dan saya ingin menunjukkan beberapa video juga bagaimana ianya berlaku hanya beberapa hari yang lalu. Sebab sekarang ini ada satu tempat mungkin akan mula hujan dan sebagainya. So jalan raya ini berbahaya kalau hujan. Okey, so sekali lagi terus kasih share kita punya video malam hari ini supaya lebih ramai yang mendengar atau mungkin terdengar oleh YB berkenaan atau MP-MP berkenaan. Okey, tolong share dan supaya lebih ramai yang bersama dengan kita malam hari ini untuk membincangkan beberapa perkara bersama-sama kita untuk melihat respon kepada apa yang kita bincangkan malam hari ini. Okey, so seperti mana yang kamu nampak di dalam poster kita hari ini, saya boleh akan tengok sekali lagi. Penduduk kampung marah dengan janji pemimpin. Selepas menang, tiada berita. Ini satu berita atau janji terang bulan orang Sabah cakap. Okey, so selamat malam sekali lagi. Saya mengucapkan yang baru masuk, teruskan share, terus komen, like kita punya video agar lebih ramai mendapat notification video ini untuk live malam hari ini. Okey, so untuk seperti mana yang kita beritahu, kita boleh nampak di sebelah kanan saya ada dua di sana. Satu penduduk kampung begitu marah dengan janji-janji kepada pemimpin yang
sebelum menang pada PRN Sabah, mereka berkata bahawa mereka akan aspalkan jalan di DUN mereka sekiranya mereka menang. Ini adalah janji yang mereka tabur kepada penyokong atau pengundi-pengundi di N5 khususnya di Parlimen Batunggung, Parlimen Kota Marudu. Okey, so sementara kita menunggu dan kamu orang boleh share dulu kita punya video, kita punya link, just copy link dan share kepada kawan-kawan, share di WhatsApp group atau Facebook dan sebagainya. Okey, selamat malam, tolong share. Kita bicara dulu malam hari ini. Ada komen di sana daripada siapa ni? Mas Ahlia. Terima kasih kerana datang bersama-sama dengan Alright Nopo Channel. Malam hari ini kita membincangkan bagaimana YB ini kononnya. So sekiranya mereka menang dalam PRN atau PRU atau mereka sudah hampir 5 penggal sebagai ahli parlimen dan sebagai menteri 3 penggal untuk N168 kalau saya tidak silap di Kota Marudu. Namun tidak ada kemajuan, tiada apa-apa yang kita boleh lihat berlaku. Okey, ianya tetap sama. Kalau kamu pergi ke Kota Marudu sendiri, keadaan di sana memang sesuatu yang sangat mendukacitakan. Jalan raya, kalau ada perayaan sejak apa begitu, dia sangat jam. Okay, sebab satu hala dan mengakibatkan jalan itu terlampau teruk. Apatah lagi kalau hujan, memang akan banjir. So itu adalah antara kebenaran yang terjadi di Parlimen Kota Marudu. Okey, so kalau kita bicara pula di dun-dun, di jalan-jalan kampung-kampung yang ada dalam Parlimen atau N5 Matunggung ini, keadaan situasi di sana adalah satu yang sangat mengecewakan. Apabila setiap tahun, sudah berbelas tahun, sudah puluhan tahun, kerajaan sebelum ini, kerajaan Barisan Nasional khususnya, memerintah bersama dengan komponen-komponen mereka seperti PBS, seperti parti-parti yang lain juga. Namun kita tidak dapat melihat keadaan di Kota Marudu juga adalah satu kawasan yang tersenarai sebagai satu tempat yang termiskin di Malaysia. So ini ada sesuatu yang sangat mendukacitakan. So ramai penduduk di sana mengeluh dan mungkin mereka bersetuju kiranya pemimpin yang hari ini yang ada, mereka pada PRU yang akan datang ini, PRU ke-15, mereka sehati dan sejiwa untuk menukar YB Parlimen Kota Marudu ini. So ini yang berlaku. Dan khususnya juga untuk N5, sama juga, dia berada di dalam Parlimen Kota Marudu. N5, contohnya kampung yang kita akan bincangkan malam hari ini juga ada sesuatu yang sangat mendukacitakan apabila dinyatakan jalan raya yang dijanjikan, sekiranya kononnya kalau menang, mereka janjikan aspal untuk setiap jalan. Namun setelah menang hampir 2 ke 3 tahun, Parlimen pun hampir mau dibubar. Semuanya tinggal janji. So itu yang berlaku. Alright, so memang sangat mengecewakan apabila dijanjikan begini, namun tidak ada tindakan. Sebenarnya penduduk kampung di sini pernah membuat aduan, tapi apa yang mereka lakukan, mereka inform bahwa mereka hanya datang ke sana untuk mengambil gambar di depan, macam Perdana Menteri lah, suka betul ambil gambar dengan baju mahal dia yang berharga 5,000 tu. So mungkin mereka juga melakukan sedemikian rupa. So ini sesuatu yang saya percaya penduduk kampung juga menyesal dengan pilihan mereka. So ada di antara mereka yang memilih YB berkenaan, untuk menjadi calon untuk
sebagai YB di DUN N5 Matunggung ini. Tapi akhirnya apa yang mereka dapat hanya janji tinggal janji. So begitu teruknya. Dan apabila kononnya mereka membuat aduan, YB ini memberikan alasan kononnya tiada budget yang tersedia untuk melakukan pekerjaan itu. So ini dia punya kerja sebenarnya. Sebagai DUN, sebagai YB di dalam DUN ini, khususnya DUN 5, mereka tidak seharusnya memberikan alasan yang tiada duit, sebab tugas mereka untuk mencari sumber untuk melaksanakan apa yang mereka lakukan. Ini adalah tugas mereka. Mereka tidak boleh tutup mata dan hanya mengatakan tidak ada sumber atau tidak ada sumber keuangan untuk membuat atau melakukan tugasan mereka di dalam melaksanakan janji yang mereka tabur semasa pemilihan atau PRN Sabah pada beberapa tahun 2020 kalau tidak silap. So ini adalah janji mereka. Dan sebelum ini sebenarnya dia sudah menjadi adun juga, dan dia memberi alasan bahwa dia pembangkang, jadi dia tidak boleh lakukan dia punya janji. Tapi selepas itu mereka menang, dan sekali lagi YB berkenan memberikan janji kononnya, sekiranya dia menang dia akan melakukan atau melaksanakan apa yang dia buat, yaitu yang terutama janji dia adalah yang rakyat di N5 Matunggung ini ingat adalah untuk aspalkan jalan yang ada di sana. Namun sampai hari ini kita masih melihat tidak ada satupun pembangunan atau upgrade yang dibuat di dalam DUN itu. Oke. So terima kasih kepada Jamamat bin Imshak bersama dan memberikan komen. Ini adalah antara komennya. Salam Nopol, teruskan live setiap jam supaya MP Sabah ketahui pembohongan mereka terhadap rakyat. Wow. Terima kasih kepada Sasmi Said bersama dengan Alright Nopol Channel. Oke, hari ini kita membincangkan khusus untuk janji terang bulan YB di Sabah, khususnya di Parlimen Kota Marudu dan juga di N5 Matunggung. Sebab ada beberapa suara rakyat di sana mahukan perhatian. Jadi mereka menjadikan Alright Nopol Channel ini sebagai landasan suara mereka. Jadi kepada siapakah mereka mengadu atau meluahkan hati mereka selepas pergi kepada YB berkenaan kepada sesiapa, namun tidak didengari. Jadi mereka mengambil keputusan untuk bersama dengan Alright Nopol malam hari ini. Dan sekejap lagi saya akan mainkan video bagaimana mereka terpaksa melakukan kerja sendiri demi untuk mengelakkan kebahayaan di jalan raya mereka, khususnya di kampung berkenaan. Alright. So terima kasih yang baru masuk. Selamat datang. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menyokong Alright Nopol Channel, sentiasa bersama dengan saya setiap live yang kita ada. Oke, so sekejap lagi kita akan mainkan video bagaimana janji itu hanya tinggal janji. Oke, so ini ada komen daripada Ismail Adhad. Siapalah orang yang suka sangat dengan BN UMNO? PN Perikatan Nasional Medin, Pak Sibal, hakikatnya menyusahkan rakyat dan negara dengan hutang yang berlambak. Itu antara komen sebahagian daripada yang bersama kita malam hari ini. Ini lagi satu YCB Rafizi kalau nak makan UMNO macam kacang je. Itu salah satu komen daripada penonton kita malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa terus share kita punya link video live hari ini untuk kita melihat bagaimana kepayahan rakyat di Parlimen Kota Marudu yang tersenarai sebagai kampung atau kawasan yang termiskin di Malaysia. Dan juga hari ini kita akan menayangkan satu video singkat bagaimana penduduk-penduduk di kampung N5 Matunggung ini terpaksa bekerja bersama. Mereka menyumbang tenaga bersama untuk
memperbaiki jalan-jalan yang rosak, yang tidak pernah diselenggarakan sudah beberapa tahun, sudah beberapa lama, sekian lama masih tidak diselenggara. Jalan raya pun semakin bahaya, apatah lagi kalau waktu hujan memang sangat licin, sebab jalan raya di sana adalah jalan yang tanah merah, orang cakap jalan tanah merah. Jadi memang satu yang sangat membimbangkan khususnya kepada penduduk-penduduk di sana. Alright, so jamaat saudara jamaat di sini memberikan satu lagi komen. MP Kota Marudu cakap di parlimen tegagap-gagap, memalukan macam kena COVID. Itu dia komen daripada jamaat. So apapun, seperti mana sekali lagi kita punya MP di Kota Marudu ini pernah ditemu Rama. Dan semasa interview itu, penginterview bertanya apakah pembangunan yang ada di dalam Kota Marudu. Dengan tegagap dia mengatakan Kota Marudu sekitar ini infrastrukturnya ada pembangunan, dia katakan seperti itu. Dan dari sana rakyat semakin marah. Semakin marah dengan ahli parlimen ini kerana mereka merasakan dia hanya menipu. Tidak ada pembangunan yang berlaku atau ada di dalam Kota Marudu, khususnya setiap dun-dun yang ada di dalam kawasan parlimen Kota Marudu ini. So wow, awalnya kita punya walaun atau Jikom sampai. Teruskan mengomen Jikom. Sekali lagi terima kasih kerana hadir live malam hari ini. Oke, so sekali lagi kita akan tayangkan video. Kita akan tayangkan video bagaimana penduduk di sini terpaksa bekerja sama, terpaksa bergotong royong untuk melakukan pembersihan atau menutup segala lubang-lubang jalan raya yang kelihatannya memang sangat bahaya. Kalau waktu hujan lagi, apabila mereka berjalan ke sini memandu, kalau kereta kecil dikatakan pernah berlaku kemalangan, kereta terbalik kerana licin dan sebagainya. Oke, kalau kereta besar itu mungkin boleh lagi, tapi kalau kereta kecil, Viva, macam Beza kah, kereta Pro 2 begitu yang kecil, memang agak berbahaya kepada pemandu atau penduduk kampung di sana. Apatah lagi yang menaiki motosikal. So ini sesuatu yang harus dipandang berat oleh OIB di Kota Marudu, khususnya parlimen, dan juga di N5 Matunggung. So mari kita lihat video yang di mana mereka terpaksa bergotong royong untuk melakukan kerja pembaikan jalan raya di sana. Oke, so mari kita tonton bersama. Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. JKR Kampung, Jabatan Kerja Royong, beraksi semula untuk menyelenggara jalan bersejarah. 2 tahun belum diselenggara. Bekerja sama di sana. Beginilah keadaan jalan yang sangat bersejarah ini. Mereka terpaksa mengambil inisiatif sendiri. Mana sudah itu YB dia bilang. Janji-janji. Bila menang, mana sudah itu janji. Tidak muncul-muncul lagi. Janji terang bulan. Mau dekat pilihan raya baru ada jentera berparking di sini tepi jalan. Tidak undi, ini jalan tidak akan diteruskan. Itulah itu masalah dia tuh, kalau sudah mau bubar sudah itu. Baik pakai ngotitacin aku amunega mah. Supaya kemanang pagom terus lagi ka. Ako nga mundion ka na natanos nito kelulusan ka.
Gotong royong. Sudah 2 jam lebih, 3 jam. Rehat dulu. Mungkin ada yang mau tahu di mana tempat ini. Ini sebenarnya berada di kawasan Parlimen Kota Marudu, N5 Matunggung. Gotong royong. Jabatan kerja royong. Jalan Molongkolong masuk Kampung Panikuan. Ini dia, Kampung Panikuan. Ini jalan daripada Molongkolong ke Kampung Panikuan. Kita boleh lihat anak-anak muda bekerja sama untuk menimbus lubang di jalan raya yang ada. Ini seringkali mereka melakukan perkara seperti ini. Apabila Supaya kau mau kisumbang pada tolok arung maksim ini, iambur sino. Minta sumbang dengan siapa tidak. Kita punya YB sendiri pun kalau minta sumbangan dah tahu dia bagi atau tidak. Ini sekali lah. Ini benda yang menyusahkan rakyat sebenarnya, bukan memberi bantuan. Jalan sangat-sangat teruk. Abdul Zakaria janji cuma mau menyamun saja. Anwar ini Zaitun lawan tetap lawan. Itu kita lihat bagaimana mereka berusaha keras untuk memperbaiki jalan yang ada di Mohon pihak berwajib supaya jalan ini diselenggara, diperbaiki untuk keselesaan penduduk kampung. Semua penduduk kampung sudah marah, tidak percaya dengan semua janji-janji manis. Janji terang bulan. Jadi diharapkan video ini dapat di-share ramai-ramai supaya semua golongan masyarakat mengetahui setiap kesusahan penduduk kampung, bukan saja di sini, Kampung Panikuan, N5 Matunggung, I168 Kota Marudu. Kawasan sini belum maju lagi. Jadi diharapkan supaya ada perubahan untuk keselesaan penduduk kampung. Kampung Panikuan, Kampung Bodu, sebab ini adalah jalan utama bagi semua kampung yang terlibat di sini. So, okay guys, sebelum saya mundurkan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apapun kangkap tuaton. So okay guys, itu video yang kita baru dengar sebentar tadi. Bagaimana kehidupan mereka di sana begitu agak tertekan disebabkan jalan raya yang menyukarkan untuk mereka bergerak sebenarnya. So ini yang mereka hadapi. So apapun janji yang diberikan oleh YB yang bertanding di tempat ini khususnya, hanya tidak tahu di mana, tidak suka dikesan. Dia hanya menjanjikan bahwa akan
membantu rakyat, khususnya jalan raya di sini akan diperbaiki, akan diaspal. Khususnya kalau sekiranya beliau menang dalam PRN pilihan raya negeri Sabah yang baru-baru ini pada tahun 2020 kalau saya tidak silap. Namun hari ini, sampai hari ini sudah beberapa tahun berlalu, janji itu tidak pernah dilaksanakan. Malah kalau rakyat pula, penduduk kampung di sana membuat aduan, agak sukar untuk berjumpa dengan beliau. Seperti itu yang saya difahamkan. Jadi apakah makna sebenarnya kalau benda sebegini berlaku? Okay, so satu yang sangat orang cakap satu yang sangat mengecewakan, okay, untuk penduduk di sana khususnya. So kita share bersama video ini agar lebih ramai yang tahu keadaan mereka di sana, agar lebih ramai, agar semua orang mata terbuka melihat sebenarnya ini yang berlaku di setengah tempat, khususnya di N5 Matunggung, Jalan Molong-Kolong masuk Kampung Panikuan ini. Begitu ramai yang kecewa dengan situasi ini, sebab dijanjikan daripada setiap pilihan raya umum, pilihan raya kecil negeri maupun begitu, setiap kali pilihan raya apa yang mereka janjikan adalah aspal jalan tersebut sekiranya menang. Namun sudah hampir 50 ke 60 tahun kerajaan yang sama memerintah, tidak ada perubahan. Keluarga cuma boleh dikatakan ini hanya permainan politik kosong, yang mana mereka janjikan untuk melakukan sedemikian, tapi akhirnya tidak ada apa-apa yang berlaku. Saya sendiri pernah melawat kawasan ini, jalan ini, dan memang jalannya sangat teruk. Kalau hujan khususnya, kalau kereta kecil itu memang susah, memang sukar untuk naik beberapa bukit yang ada di sana. Kalau kereta besar tu mungkin okey sikit. Tapi kalau kereta kecil seperti Viva dan sebagainya menyukarkan untuk penduduk dan berbahaya bagi mereka, okay, untuk kereta-kereta yang kecil. So ini situasi yang mereka mahu untuk mendapat perhatian. Jadi saya harap kita semua boleh share video ini agar lebih ramai lagi yang mengetahui, dan mungkin sampai di pihak yang berkenaan yang seharusnya melakukan tanggungjawab ini, namun mereka lupa. Sampai hari ini tidak pasti mereka lupa atau sengaja buat lupa, atau mungkin pelbagai alasan yang diberi mengikut penduduk di kampung ini. Jadi sekali lagi kita rasa duka cita dengan apa yang kita lihat tadi. Mereka menjanjikan sebesar bulan matahari. Tapi apabila dilihat dari kecil, jalan atau kedudukannya itu masih sangat teruk, tidak memberi sinar kepada mereka, namun seperti dipermainkan. Jamasa saat begitulah rupanya hasil dari 60 tahun. Lebih perompak menobien pemerintah. Itu daripada Jamasa saat memberikan komen. Okay, so itu antara yang berlaku sebenarnya. Jadi saya harap video ini, live ini boleh di-share bersama supaya lebih ramai yang tahu bagaimana keluhan rakyat atau penduduk di kampung ini, di Kampung Panikuan khususnya. Jalan raya yang tidak pernah diselenggara, mereka terpaksa bekerjasama, mereka terpaksa melakukan sendirian tanpa bantuan daripada yang sewajarnya. Cuma penduduk kampung ini mengambil inisiatif untuk membaik pulih dengan menimbus jalan-jalan yang berlubang, dengan jalan yang dipenuhi dengan rumput yang memanjang, yang tidak pernah diselenggara dan sebagainya. Okay, so Muhammad Rizwan Abdullah katanya bila menang lubang hidung YB pun tidak nampak. Semua jawab di tangan pengundi. Kalau mau ubah jangan di bibir saja. Buktikan ubah, jangan tidak ubah. So saya sangat setuju dengan komen daripada Muhammad Rizwan ini. Jadi mulai dari saat ini setiap pengundi yang berada di kawasan ini harus memikirkan sesuatu. So kerajaan yang ada sekarang ini atau yang pemimpin yang ada sekarang di kawasan N5 Matunggung ini adalah daripada kerajaan yang sebelum juga yang memerintah, yang hampir 50 ke 40 tahun, 40 ke 50 tahun, daripada kerajaan Barisan Nasional
dalam komponen PBS begitu adalah komponen barisan bersama dengan UMNO. Tapi apa yang berlaku sepertinya mereka ini hanya menjadi alat politik untuk terus berkuasa. Dan yang berlaku akhirnya di kampung Panikuan ini di N5 Matunggung, akhirnya rakyat yang mendapat susah sebab tidak dipenuhi janji-janji yang mereka janjikan sebelum menang di dalam pilihan raya seperti itu. Jadi sekali lagi saudara dan saudari, saya ingin membaca di dalam kamar basah. Warga Sabah perlu sedar sekali kena tipu. Bila lagi mau kena tipu. Jadi kalau mau kena tipu lagi, undilah YB yang menipu ini. Okey. Undilah dia balik kalau tidak tertipu. Jadi memang agak mengecewakan. Apatah lagi benda seperti ini berlaku. Terutamanya di N5 Matunggung, okey, dan Parlimen Kota Marudu. Kawasan yang tersenarai sebagai daerah atau tempat yang miskin di Malaysia. So apa YB yang buat di sini? Yang dikatakan YB ahli parlimen ini sudah 5 penggal. 5 penggal itu maksudnya 25 tahun dia berada di dalam Parlimen Kota Marudu. Apa usaha YB ini? Selama 25 tahun dan dikatakan kalau saya tidak silap 25 tahun sebagai ahli parlimen. Dan juga 3 penggal atau 15 tahun dia memegang kementerian. Namun tidak ada kemajuan yang signifikan yang kita boleh lihat di kawasan khususnya di N5 dan juga Parlimen Kota Marudu ini. Jadi warga Sabah sedarlah, khususnya warga di kampung Panikuan ini sedarlah. Adakah anda mahu tertipu lagi dengan mengundi pemimpin-pemimpin daripada parti kerajaan yang bersama-sama dengan kerajaan Barisan Nasional UMNO ini? Mereka menjanjikan seindah bulan, begitu. Namun apabila kita lihat bulan itu lebih rapat, dia punya kawasan itu berlubang-lubang. Itulah yang berlaku di jalan Kampung Panikuan ini. Nampak indah waktu pemilihan atau masa mengundi. Namun selepas mengundi itu habis cerita. Susah mau jumpa sudah. Tidak tahu ke mana dia menghilang. Alright, so kita teruskan untuk kita punya topik malam ini. Kita ada 2 topik. Yang kedua topik kita ini hari adalah berkaitan dengan GST mungkin kembali. GST mungkin kembali. Wah, GST mungkin kembali. Nah, ini apa sudah berlaku ini? Kalau GST sudah kembali, apa cerita? Kita pun tidak tahu apa cerita. Okay. So baru-baru ini dalam Konvensyen Barisan Nasional, Perdana Menterinya mengatakan bahawa kemungkinan besar GST akan diperkenalkan semula. Kalau diperkenalkan semula, apalah ceritanya untuk rakyat yang selama ini kita tolak GST. Namun hari ini Perdana Menteri pula menyatakan untuk kembalikan GST. Untuk apa? Untuk apa dia kembalikan? Untuk bantu kerajaan tampung subsidi untuk rakyat. Wow, hebat sungguh dia punya hebat sungguh dia punya apa nih? Dia punya petikan atau dia punya ucapan. Ucapan Perdana Menteri. Coba bayangkan. GST diambil daripada rakyat. Lepas tu dia akan cakap mau tampung subsidi. Dia cakap lagi untuk bagi kepada rakyat. Agak bengong ucapan atau kenyataan ini. Sebab GST diambil dari rakyat, kemudian dia bagi balik kepada rakyat. Jadi apa yang kerajaan bantu sebenarnya? Apa yang kerajaan bantu? So kalau kita lihat di sini, GST diambil dari rakyat. Kemudian apa yang diambil daripada GST dari rakyat itu dia kembali kepada rakyat dan dibagi sebagai subsidi. Semaksudnya rakyat membantu diri sendiri. Kan? Sebab duit diambil dari rakyat dan diberi semula kepada rakyat sebagai subsidi. So ini satu tindakan yang memusingkan atau spin di sana untuk rakyat yang tidak berfikir secara rasional.
oh dia akan berfikir bagus sebab dapat subsidi. Tapi sebenarnya subsidi yang diberi semula itu adalah daripada rakyat itu. So memang agak mengecewakan. Jadi saya mau membacakan kenyataan daripada Perdana Menteri kita ini, apa yang dia nyatakan tentang GST ini. Mari kita baca dia punya kenyataan. Okey, dia katakan di sini kerajaan tidak menolak kemungkinan untuk mengembalikan sistem cukai barangan dan perkhidmatan iaitu GST sebagai satu cara yang efektif menambah pendapatan negara bagi menangani kenaikan inflasi dan juga kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi wawancara khas bersama Nikkei Asia di Tokyo baru-baru ini dilaporkan sebagai berkata, GST dilihat mampu mengembangkan pendapatan asas negara. So ini antara yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita. Memang sangat bijak dia di sana. Kita baca komen, ada komen di sini daripada Samson JR. Dia katakan gigit jari sampai tulang. Okey. So GST ini adalah seperti mana yang dinyatakan oleh saudara ini dalam komennya di sini adalah komen daripada siapa ni? Salam reformasi daripada Roslan Rawi. Samson dia katakan gigit sampai tulang. So kerajaan mau menggigit rakyat sampai tulang, sampai tidak ada apa-apa. Kemudian dibagi balik sebagai subsidi. Ini sesuatu yang saya rasa tidak boleh diterima. Okey. So sebenarnya apa bantuan yang kerajaan bagi? Selain daripada ambil duit dan bagi balik. Macam dia permainkan kita saja begitu. Selain itu katanya lagi sistem pencukaian tersebut dilihat mampu membantu kerajaan menampung pemberian subsidi bagi keperluan rakyatnya. Ini yang kenyataan yang baru saya beritahu tadi. Okey, dia ambil duit dari rakyat, dia bagi sebagai subsidi untuk menampung keperluan rakyat, dia cakap. Memang sesuatu pemikiran yang sangat mantap daripada Perdana Menteri kita. Okey. Sugih, biarpun mau dekat pilihan raya baru dorang baiki jalan. Kalau boleh jangan juga bagi undi dengan mereka. Jahanam punya YB. Fikir soal poket mereka sendiri saja. Ini masih komen kepada jalan raya tadi yang awal video yang kita buat. Daripada Syasham. Orang bodoh je yang suka GST. Sila berikan komen. Apa komen anda berkaitan dengan GST ini? Okay. Adakah anda setuju kalau GST ini dikembalikan semula seperti mana kenyataan daripada Perdana Menteri ini apabila dia diwawancara semasa berada di Tokyo. Okey. Dan katanya lagi kita telah kehilangan RM20 bilion pendapatan tahunan apabila kita memasukkan GST dan mengembalikan sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST. Tiada negara dalam dunia ni yang kembali dari GST kepada SST melainkan Malaysia, katanya lagi. Sebenarnya GST ini bagus untuk negara. Bagi saya lah. Pendapat saya bagus untuk negara sebab dia dapat banyak pendapatan. Dan dari mana dia dapat pendapatan itu adalah daripada rakyat. Okey. Jadi yang sengsaranya di sini adalah rakyat itu yang dikenakan GST, yang terpaksa membayar GST, yang mana sebelum ini menterinya mengatakan bahawa di GST akan mengurangkan harga barang. Dia confident. Sekali lagi saya katakan, dia kata GST mengurangkan atau menurunkan harga barang. Ini kata-kata menteri tersebut. Namun apa yang berlaku selepas GST ini diperkenalkan, kita boleh melihat bahawa GST itu sebenarnya bukan sesuatu yang baik. Memang baik untuk negara, tapi dia membebankan rakyat. Dia membebankan rakyat. Kita buat secara pemikiran, secara orang kampung atau secara orang biasa. Kita buat explanation bagaimana orang kampung berfikir tentang GST. Okay. Satu hari seorang ayah selepas gaji beliau pergi membeli barang. Okay. Selepas gaji beliau pergi membeli barang di supermarket. Okay. Ini semasa GST lah. Apabila dia masuk supermarket bersama dengan anak-anak, isteri dan anak-anaknya juga, mereka membeli barang keperluan rumah untuk 1 bulan. Okey. So apa yang berlaku adalah kenaikan harga disebabkan mereka dikenakan GST.
Mereka dikenakan GST kepada nilai barangan rumah yang mereka beli. So mereka sudah kena GST. Lepas mereka keluar daripada supermarket itu, mereka pergi makan tengah hari. Apabila mereka makan tengah hari, pergi ke satu restoran, apa yang berlaku? Mereka kena GST lagi. Semaksudnya sekarang dalam masa sehari mereka sudah kena 2 kali GST. So harga tu meningkat. Ini cara orang kampung berfikir. Ini cara orang kampung berfikir ya. Dan selepas makan, karena mereka kehabisan rasa mau pergi masuk supermarket lah untuk ambil suasana sebab baru gajian. Jadi anak-anak minta beli something, baju atau dan sebagainya. So apabila mereka masuk dan mungkin beli baju, beli seluar, apabila dia bayar, harga meningkat. Sebab apa? Ada GST kepada barang itu. Maksudnya kenaikan harga sudah berlaku. Dan dia bukan hanya kena 1 kali GST dalam masa sehari, tapi dia sudah kena 3 kali GST. Maksudnya tambahan kepada penggunaan keuangan itu sudah meningkat. So ini adalah sesuatu yang sangat membebankan rakyat. Khususnya mereka yang tidak ada pendapatan yang tinggi, hanya orang cakap cukup untuk perbelanjaan sebulan. Namun karena GST, apa yang berlaku? Perbelanjaan mereka itu terpaksa dikurangkan sebab kenaikan harga. So memang sesuatu yang saya rasa tidak logik kepada seorang menteri yang benar-benar menyatakan, katanya dengan begitu yakin, dengan GST harga barang akan turun. Dengan GST, saya ulang sekali lagi, harga barang itu akan turun. Oke, so kita baca komen dulu daripada Muhammad Rizwan Abdullah. Fikirkan semua menteri dan Perdana Menteri rakyat yang bagi gaji. Awang Hadi gaji 1.100, 1.000, apa hasil dia bawa kepada Malaysia? Dia persoalkan. Betul. Mereka hanya duduk diam, tidak pernah lakukan apa-apa tugasan, namun gaji mereka ratusan ribu. Sebagai menteri, sebagai ahli parlimen pun bergaji begitu. Termasuk dia punya allowance. Rozi Abu Samah, masih ingat kek? Nanti kita dapat yang siring-siring saja. So ini berkaitan semasa perdebatan di antara Najib dan juga Datuk Seri Anwar. Apabila Najib memberikan kononnya idea bernas daripada Najib, yang mana dia kata kerajaan membuat perkembangan kerajaan ini seperti sebuah kek yang besar. Lepas tu kita bagi-bagi sama rakyat. Memang betul, dia buat begitu. Tapi masalahnya, yang dapat kek besar itu hanya antara keluarga-keluarga kroni mereka. Tapi rakyat hanya dapat mungkin sekerat saja. So ini sebenarnya yang berlaku. Kerana apa? Ditapau oleh mereka, ditapau oleh pegawai, ditapau oleh YB yang politikus yang kaki makan rasuah dan sebagainya. So ini yang berlaku sebenarnya. Sehingga kek yang dikatakan besar itu hanya kecil saja rakyat mendapatnya. Sering-sering saja, kata Rozi Abu Samah. Kamar basah. Betul, GST bagus. Masalah duit tu pergi mana? Rakyat makin miskin. Ini antara persoalan juga yang dipersoalkan. Memang betul. Kerajaan boleh dapat 20 bilion kalau ada GST, tapi sebenarnya duit itu ke arah mana? Duit itu hilang ke mana? Ini menjadi persoalannya. Maksudnya kerajaan yang sebelum ini, walaupun pendapatan yang tinggi, kerajaan dapat kiranya 20 bilion di sana dinyatakan oleh Perdana Menteri, namun tidak sampai kepada rakyat. Itu persoalan dia. Tidak sampai kepada rakyat. Siapa yang makan? So kita tidak tahu. Itu antara mereka dan mereka. Loking, bagus sangat ada GST. Makin penuh tembolok geng UMNO. Itu dia. Satu komen daripada Loking. Oke, so lagi sekali daripada Samson JR. Nak bayar gaji menteri-menteri yang ramai itu, nak buat balik GST. Kononnya ada input tax dan output tax. Syarikat boleh tuntut, tapi kena beri audited account setiap bulan kali tuntut. Setiap bulan kali tuntut. Teknik melewatkan bayaran. So satu masalah juga yang berlaku, yang dikenal pasti oleh kerajaan PH sebelum ini adalah banyak bayaran yang tertunggak. Banyak bayaran yang tertunggak tidak dibayar. Daripada cukai ini, khususnya kepada beberapa company, bisnes. Ramai di antara mengeluh pembayaran GST itu tertunggak dan tidak tahu dan tidak dibayar. Kenapa? So ini antara kelemahan yang mengakibatkan GST ini sebenarnya memang bagus, tapi yang teramat bagus adalah
kroni-kroni mereka yang membuatkan poket mereka penuh gitu. Kamar basah, PM ada penasihat tapi masih tak tahu buat kerja. Ini kalilah. PM ada tidak tahu, penasihat dia tu tidak tahu ke mana. Okey. Ismail Sabri dilaporkan sebagai berkata beliau sedar tentang persepsi negatif mengenai GST tetapi kerajaan sudah tidak mempunyai banyak pilihan ketika ini. Wow. Kerajaan tidak mempunyai banyak pilihan, dia cakap. Teruk betul dia punya apa ni? Dia punya alasan sudah. Atau kerana kerajaan sekarang ni tidak tahu mana mau cari duit. Jadi apa yang mereka fikir jalan singkat adalah ambil duit daripada rakyat melalui GST. So ini sangat teruk. Ini sangat teruk. So kalau kita lihat sebenarnya GST sebenarnya bagus, tapi kalau hanya untuk memenuhkan poket kepada kroni-kroni, rakyat menolak. Rakyat menolak GST ini dikembalikan. Komen daripada Zaitun Marikan, bolehlah siapa takut dengan Anwar, dia bukan siapa-siapa. Wan ini yang sapu tu yang kayakan keluarga UMNO Lobakman, sahabat sekali, dia pun sama mulut macam murai bos dia itu, yang sayang, dia sayang sampai mati, dia kata. Wah. ini komen daripada Marikan Zaitun. Okay. So terima kasih kerana datang sekali lagi bersama dengan kita, Zaitun. Sentiasa bersama-sama. Muhammad Rizwan Abdullah katanya GST mintalah dengan hasil, dengan malu apa bosku. Betul. So kembali kepada cukai ini, sekali lagi kita kembali kepada bos mereka, bos kau. Yang mana dia katakan kepada siapa yang belum atau tidak membayar cukai dia cakap adalah seorang pengkhianat. Saya masih ingat lagi, dengan semangat lagi, pengkhianat negara, dia katakan. Pengkhianat negara. So maksudnya yang pengkhianat negara sekarang ini kroni-kroni dan bos kau itu sendiri dengan anak-anaknya sekali yang tidak membayar cukai yang begitu banyak, dikatakan hampir berbilion-bilion, begitu berjuta-juta cukai yang tidak dibayar, tapi dia senang-senang saja berkata siapa yang tidak bayar cukai itu pembelot atau pengkhianat negara. So dia maksudnya dia katakan diri sendiri itulah sebagai pengkhianat. Ini kalilah. Okey. Komen daripada Alex. Siapa ni Alex? Terbaik Ison, dia cakap. Siapa ini Alex ini? Terima kasih Alex. Alex mana ini? Kamar basah sekali lagi, sedarlah warga Sabah dan Sarawak, kita ubah untuk anak cucu. Jadi warga Sabahan sekali lagi, sedarlah. Kalau kamu tidak mau ditipu, ditindas dengan janji-janji tarang bulan, undilah mereka sekali lagi kalau mau makan janji kosong itu. Okey, undilah mereka sekali lagi. Okey. Vampiri Konjiri. Idolaku Najib Penyamun tak bayar cukai kerajaan. Jadi kalau dia tidak bayar cukai, maksudnya dia itu pengkhianat negara lah ya. Okey, so saya baca kenyataan daripada Perdana Menteri kita ini. Beliau berkata, dalam usaha mengembalikan GST, kerajaan akan mencari jalan untuk mendidik dan menimbulkan kesedaran tentang sudut positif GST serta sistem pengutipan cukai yang lebih tulus. So ini kata-kata daripada Perdana Menteri atau orang-orang UMNO. Percayakah? So sebelum ini pun cakap tulus, bagus, kurangkan harga, tapi semuanya tidak berlaku. Semua keterisan yang berlaku. Ini yang berlaku. Sekali sejak anda tipu, jangan lagi tertipu dua kali dengan kerajaan. Kaki rasuah, kaki bungkus uang rakyat dan sebagainya. Okey, satu lagi komen Samson JR. Siam tak panggil GST tapi VAT, iaitu Value Added Tax pada 7%, tapi hanya 4% hujung tahun baru buat pelarasan semula. Itu daripada Sam berkongsikan tentang cukai yang diamalkan di negara Siam, Thailand. Okey, so terima kasih Sam kerana mau berkongsi dengan kita. Dan kamar basah, bosku penyamun paling tegar, suka menipu dan kencing rakyat. Wow. Okey, Samson cakap setuju dengan kamar basah. Loki pun setuju dengan kamar basah. Deko, alright Nopo channel, mantap bro. Saya ikut channel kamu dari 1000 sen. Mantap channel kamu. Terima kasih kepada Edit Deko.
kerana menyokong Alright Nopo Channel walau yang tidak seberapa ini, dan selalu bersama memberikan komen yang bernas, memberi komen yang menyokong kepada saya sendiri dan channel ini, channel Alright Nopo. Mungkin tidak tahu Alright Nopo maksudnya adalah oke saja. Saya type di sini ya supaya kamu orang nampak. Alright Nopo. So ini dia punya maksud, okay? Untuk Alright Nopo itu adalah oke saja. Bolehlah, boleh saja. Okay, so saya ingin baca Jamal Jalil. GST terbaik. 170 negara ada GST, bermakna ada 170 pakar ekonomi. Ini daripada Jamal. Ya, memang tidak boleh dinafikan. Sebenarnya GST adalah benda baik, tapi kerana kerajaan kita dipenuhi dengan kaki perasuah, kaki makan rasuah, kaki ketirisan dan sebagainya, so dia tidak berlaku dengan baik. Okey, dia tidak berlaku dengan baik, dan apa yang berlaku di sana adalah menyusahkan rakyat. Ini yang perkara yang kita rasa tidak adil untuk rakyat, kerana duit GST itu adalah daripada rakyat itu sendiri. Mereka kutip duit itu daripada rakyat dan sepatutnya diberi semula kepada rakyat seperti mana yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Diberikan sebagai subsidi, tapi tidak berlaku. Semungkin penggunaan kewangan itu akan digunakan dengan lain, sebab kita tahu pilihan raya umum akan diadakan dalam masa bila-bila masa. Mungkin hujung tahun ini, bulan 10, bulan 11. Jadi mungkin ini saya punya pendapat lah, ini pendapat. Mungkin kerajaan atau parti mungkin kekurangan kewangan, jadi mungkin ada kemungkinan untuk mereka menggunakan kewangan ini sebagai dana politik. Jadi ini yang kita mau betul-betul tahu. Kita kena tahu adakah tujuan cukai itu untuk rakyat, atau ada udang di sebalik batu, atau hanya digunakan menjual nama rakyat tapi digunakan untuk kegunaan politik. Seperti mana PRU yang akan diadakan tidak lama lagi. Perdana Menteri sendiri menyatakan pilihan raya umum akan diadakan bila-bila masa saja, mungkin bulan 8, bulan 10, 9, November atau Desember, hujung tahun ini. Jadi ini yang memberikan rakyat sukar untuk ditipu semula. So kita sudah tahu kepada apa tujuan mereka. Oke, saya ingin membacakan komen di sini daripada Rizwan itu. 1MDB siapa yang bayar ini lagi? GST siapa yang bayar? Bukan menteri-menteri yang bayar. PM sekarang lagi bagus, Bung Mokhtar jadi PM. Itu komen daripada Rizwan. Okay. So semuanya dibayar oleh rakyat. Rakyat yang membayarnya. Apabila kerajaan mengutip duit daripada rakyat dan membayar segala hutang, membayar semula kepada rakyat, maksudnya itu semua adalah duit rakyat yang digunakan untuk membayar gaji menteri-menteri yang dikatakan Malaysia adalah negara yang memiliki menteri-menteri yang sangat besar saiznya. Bukan saja ada seorang menteri, dia ada 2 atau 3 timbalan menteri dengan duta khasnya, dengan penasihatnya. Terlampau kita tidak pasti apa yang berlaku sebenarnya dalam negara kita ini, tidak terkawal sudah. Mereka hanya kepentingan mereka saja, tapi kepentingan rakyat itu dibelakangkan. Ini yang berlaku, sangat mengecewakan. Kita baca lagi, sejak Petronas ditubuhkan hampir 10 triliun. Mana pergi duit itu ya? Ini salah satu persoalan daripada kita punya pendengar, daripada Deko. Terbaik kata Hoturo Channel. Ini daripada Hoturo Channel. Terima kasih kepada Hoturo Channel bersama dengan kita malam ini. Live kita daripada Abu Shah Bakrun. Jangan nak susahkan rakyat dengan GST. Isu barang-barang naik pun tidak boleh kawal lagi nak kenakan GST, sebab sibuk dengan politik. Isu rakyat jauh dilupakan. So ini antara komen keluhan daripada pendengar kita yang mengatakan mereka menteri-menteri sekarang ini sibuk dengan benda yang bukan-bukan, dengan politik saja, tapi rakyat pula dilupakan. Inilah mereka. Deko GST gasak sampai total. Ini kali lah, gasak sampai total. Dan saya ingin membaca lagi kenyataan daripada Perdana Menteri ini. Katanya lagi, kerajaan juga akan memastikan kadar GST yang akan dikenakan semula tidak terlalu tinggi sehingga membebankan rakyat.
Selain itu, Ismail berkata, kerajaan ketika ini sedang mengusahakan program rasionalisasi subsidi dengan bagi membantu isi rumah berpendapatan rendah dan menengah, katanya. Sebuah pelan komprehensif akan dibawa ke mesyuarat kabinet tidak lama lagi, katanya. Jadi memang kalau beginilah apa yang dinyatakan oleh Ketua Perdana Menteri, memang sah mereka sudah ada planning untuk kembalikan semula GST di sana. Jadi rakyat di luar sana, adakah kamu orang mau kembali semula kepada GST yang sebelum dikatakan sangat membebankan rakyat? Itu kita kena fikir sendiri. Adakah kita mau untuk menerima kenyataan yang mana kerajaan sekarang ini akan mengamalkan atau laksanakan semula GST? Samson, GST baik tapi pengurusan cukai rosak dan disalahgunakan. PM Menteri Keuangan senang lanang songlat duit. Betul, ini yang dinyatakan. Saya setuju. Jamamat, MP UMNO semuanya penangkau. Itu kalilah, inilah, itu dia. Dan Loki, duit raya punya, pengkhianat yang membolot, sedarlah. Habis. Oke, Kamar Basah, hashtag Orek Nopo terbaik, bangkit isu rakyat Malaysia. Jangan diperbodohkan oleh BN dan kuncu-kuncunya. So, terima kasih Kamar Basah memberikan sokongan kepada Orek Nopo Channel. Memang betul. Sebab kita sudah menghadapi sebenarnya GST ini memang mereka cakap boleh kurangkan harga. Menteri Keuangan 2, 1 kalau tidak silap. Namun sebaliknya berlaku dan membebankan rakyat. Okey. Kamar Basah lagi, BN kuat kencing rakyat Malaysia. Ini kalilah GST mari. Hidup GST. Siapa yang mau GST? Orang tu dah mental lah. Julita pula. Komen daripada Julita. Jahat BN. Barang-barang mahal dana kenakan cukai GST pada rakyat pula. Apa kejamnya BN pencuri? Ayu Malaysia tumbangkan BN habis-habisan. Ayu Malaysia, kata Abu Sabakurun. Malang sungguh ada kerajaan UMNO pun barang naik je. Hampe, kata Vampiri. Agung An, BN menang PR15, Rosma jadi PM. Terbaiklah kalau Rosma jadi PM. Oke, so saya habiskan dulu. Sudah habis apa yang saya baca di sana. Selepas kenyataan daripada Perdana Menteri ini, sekali lagi kita mendengar satu kenyataan dikeluarkan daripada Majlis Presiden Pakatan Harapan, daripada parti yang ada dalam komponen PH, iaitu Keadilan, Amanah, DAP dan juga UPKO. So mari kita baca kenyataan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan pemimpin-pemimpin Majlis Presiden Pakatan Harapan. Wow, Jamal Jalil di sana. Kepanasan dia satu orang. Selamat datang Jamal. Walaun sudah masuk. Mana walaun lain? Biasanya ramai. Hari ini satu orang saja. Mungkin dia diwakilkan. Mungkin Jamal diwakilkan ini. Oke, so saya ingin membacakan komen daripada jawapan daripada Majlis Presiden Pakatan Harapan 1 Jun hari ini 2020. Yang mana dikatakan Pakatan Harapan tidak setuju perkenal semula GST. So ini tidak bersetuju. Tidak bersetuju. Majlis Presiden Pakatan Harapan tidak bersetuju dengan cadangan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk melaksanakan semula sistem pencukaian GST. Dalam keadaan inflasi yang semakin tinggi, rakyat sangat terkesan dengan kenaikan kos sara hidup serta pendapatan isi rumah yang berkurangan akibat pandemik COVID-19. Di mana dia orang punya fikirannya? Kita baru saja jadi keluar daripada pandemik, sekarang endemik. Bisnes, pekerjaan, ada yang ramai yang hilang kerja, ramai yang dikurangkan gaji, ramai yang dibuang kerja, dan ramai pula yang menganggur karena susah mendapatkan pekerjaan. Namun apa yang mereka fikir, mereka ambil jalan pintas. Karena kononnya kerajaan kurang pendapatan, karena kononnya kalau melaksanakan GST semula, kerajaan boleh dapat
dalam RM 20 bilion begitu. Namun mereka tidak fikir bahwa rakyat sekarang ini berada dalam keadaan yang sangat tenat. Rakyat sekarang ini berada dalam keadaan yang sangat tenat. Dengan pendapatan mereka yang berkurang, dengan jumlah income yang mereka dapat semakin rendah, dan sebagainya. Namun mereka berfikir hanya untuk mendapatkan jalan pintas, mendapatkan uang untuk negara. So ini sesuatu yang kalau kita fikir mereka sudah hilang ide atau tidak punya kemampuan untuk membawa negara ini mencari pendapatan lain selain daripada GST. So ini memang kalau inilah jawaban mereka. Memang kerajaan sekarang ini adalah kerajaan yang gagal, sama seperti kerajaan Perikatan Nasional yang ternyata gagal dan sekarang ini memang gagal. Okay? Mereka sudah putus harapan. Apa yang mereka fikir adalah perkenalkan GST. So sangat mengecewakan. Okay? Ada beberapa komen di sini kita baca di Sang Badak. Salam reformasi, kata Sang Badak. Sang Badak. Okey, salam reformasi daripada Rizwan. Sekali lagi, Musa Aman 45 tuduhan kenapa tidak didapati bersalah. So inilah kalau kita cakap pun susah juga, nanti kita pula kenaan dengan 45 tuduhan tiba-tiba bersih, tidak apa-apa. So memang kerajaan undang-undang rimba namanya. Kamar basah terbaik Alright Nopo. Sekarang dah ramai warga Sabah sedar dengan adanya channel ini. Teruskan, dia kata. Okay, so terima kasih Kamar harapan kali ya, Kamar basah. Okay. So sekali lagi terima kasih memberikan dorongan kepada Alright Nopo untuk terus bersuara, menjadi alat suara orang Sabahan, kesusahan orang-orang Sabah, kepayahan. Iklan Malaysia versus Hong Kong. Ini kali lah. Ada lagi komen Zaidi Zakaria, UMNO dipenuhi pemimpin-pemimpin penyamun dan perasua. Burhanuddin Abdul Ghani, lawan tetap lawan, reformasi, dia katakan. Sesiapa nak beli baju PM ada jual. Okey, so siapa nak ada baju beli PM Kamar Basah. Baju apa tu ya? Kalau baju Perikatan Nasional atau BN kami pun tak mahu lah. Tapi kalau baju lain bolehlah mungkin, okey. Betul tu Alright Nopo, kata Deko. Kerajaan ni dah mental lah, baru lepas soft COVID dah nak kenakan GST. Memang mental sangat lah dia punya Perdana Menteri atau kabinetnya, boleh terfikir semula pula. Sedangkan yang ada dalam kabinet ini adalah yang kebanyakan yang ada dalam PH sebelum ini. Contohnya macam Minbrit, Semburit, Abakau, dan banyak lagi yang Mak Lampir, banyak lagi. Tapi adakah mereka bersetuju? Maksudnya kalau mereka bersetuju, sangat jelas bahwa apa yang mereka mau sebenarnya bukan untuk suarakan rakyat, tapi suarakan poket mereka sendiri dibandingkan dengan rakyat. Village people, dia cakap, baju RM 5,500 boleh beli 400 papan telur grade B, kata Village. Itu baju Perdana Menteri yang baru-baru ni berjumpa dengan, siapa dia jumpa ya? Di Singapura kalau saya tak silap. Baju kita ni pun harga belas ringgit saja. Buat baju sendiri lagi macam ni, baju buat sendiri COVID. We overcome. Ini buat baju sendiri baru berapa kos? 20 ringgit saja. Tapi kita punya PM dia punya baju harga aduh. Hebat sangat ya. 5,500. Okey, so kita baca dulu komen sebelum kita baca kenyataan. Mana sudah saya tadi? Jamal Jalil, guna 100% kutipan GST untuk bantu rakyat. Kalau apa yang dipungut itu dibagi balik ke semua rakyat, mungkin rakyat boleh terima. Tapi kalau hanya sekadar 10%, 1% itu diberi kepada rakyat, maksudnya yang lain itu masuk poket lah. Betul Kamar Basah. Channel mantap terbaik. Okay, so thank you Deko bersama dengan Kamar Basah.
Samson JR, Musaman bebas, Najib Razak bersalah juga bebas. Apa nak jadi dengan Malaysia ini? Nah, ini adalah macam lagu apa nak jadi. Apa nak jadi, sudah bersalah masih lagi bebas. Susah. GST, kutip GST bayar ketua bahagian. Mungkin. Kita tidak tuduh, tapi ada kemungkinan. Alright, kami dari Semenanjung sedih dengan kesusahan orang Sabah. So, thank you kepada Kamar Basah. Silver Edwin. Macam pertama kali Edwin datang ni. So, terima kasih kepada Edwin yang bersama dengan kita. Mungkin ini kali yang pertama. Dia katakan, pemimpin Sabah perlu contohi Sarawak yang berani bersuara, mentaliti yang tinggi, memajukan negeri sendiri, bukan yes boss saja. Perlu ada tokoh-tokoh muda yang berani. Ini dia. Atau komen yang padu daripada kita punya brother ini, Silver Edwin. Sekali lagi, apa rakyat dapat bawa BN? Barang naik adalah, kata village people. Samson, rakyat beli baju bandar dijual secara lelong. Ini kali. Kita jangan diperbodohkan lagi oleh BN. Sederlah orang Sabah. Betul. Jadi orang Sabah di sini yang menonton bersama dengan kita malam hari ini, sedarlah, bangkitlah daripada ditipu sekali lagi. So, sang badak, GST, SST bukanlah yang terbaik untuk sistem pencokaian negara. Masih ada cara lain jika ada pembuat dasar yang baru atau baik. Okay? Potong semua gaji menteri. Yang bagi gaji 20K, menteri 20 bagi gaji RM 5K, baru semua hutang boleh bayar. Ya, betul. Ini satu cadangan yang baik daripada Muhammad Rizwan. Kenapa mau laksanakan GST? Lebih baik kurangkan kos kepada negara. Untuk contohnya kurangkan menteri-menteri yang tidak berfungsi. Buang 1 atau 2 orang timbalan menteri. Buang duta-duta khas. Buang apa lagi? Buang penasihat-penasihat yang mana kita lihat ini sekarang ini Perdana Menteri tidak tahu berapa orang penasihatnya. Mungkin perlu dikurangkan kepada 5 atau 6. Hanya 2 atau 1 diperlukan. Begitu ramai penasihat tetapi harga barang masih sama. Harga ayam masih tinggi. Jadi ini sesuatu yang tidak boleh diterima pakai. Sabah negeri kaya tapi rakyatnya miskin. Pelik betul cara pemimpin kita ini memerintah. So inilah. Okey, sekali lagi saya ingin baca kenyataan daripada Majlis Presiden Pakatan Harapan. Pengenalan semula GST bakal mengakibatkan harga barang meningkat dengan mendadak. Jika ditambah dengan masalah rantaian bekalan serta gaji yang tidak meningkat, rakyat akan menerima tekanan yang amat dahsyat, kata kenyataan ini. Dan pada ketika persepsi tata kelola serta urus tadbir kerajaan belum pulih akibat skandal 1MDB, tak kalah Malaysia berada di kedudukan ke-62 dalam indeks persepsi rasuah Transparency International serta kedudukan kedua dalam indeks kapitalisme kroni. Maksudnya kapitalisme kroni ini adalah kroni diutamakan berbanding rakyat. Apa-apa projek dibagi kepada kroni. Terlampau tinggi dia punya kronism. Di tangga yang kedua, hebat betul Malaysia ini ya. The Economist adalah tidak munasabah kerajaan bercadang untuk mengutip lebih banyak cukai dari rakyat tanpa membuktikan dahulu reformasi dan penambahbaikan urus tadbir kerajaan telah berjaya dilaksanakan. Tiada guna mengutip lebih banyak cukai jika akhirnya nanti duit rakyat dibasirkan akibat rasuah, keterisan dan kronism. Ini antara komen kenyataan yang ada bersama pemimpin-pemimpin Majlis Presiden Pakatan Harapan. Kita boleh lihat. So, ini sesuatu yang harus difikir semula sebelum mereka melaksanakan GST ini. Mereka fikir banyak pendapatan, tapi mereka tidak fikir rakyat di luar menderita, terhimpit, terbeban dengan harga barang yang tinggi, dengan gaji yang tidak meningkat, dikatakan meningkat tapi tidak juga, yang tidak selari dengan harga barang di luar sana. Jadi memang ini satu yang sangat mengecewakan. So saya baca komen lagi. Mana sudah itu? Man. GST cekik dadah. GST cekik darah rakyat miskin. Ayo rakyat Malaysia tolak UMNO BNPR 15. Betul. Ini yang kita harus buat. Daripada Samson sekali lagi.
Terbaik Orang Nopo Channel, sedarkan rakyat, sedarkan ramai rakyat, bukan minda. Jangan salah faham, jangan salah pangka dan atau undi. Itu daripada Samson JR. Terima kasih Samson JR memberikan dorongan. Azmin Ali PRU ke-15, kamu duduk Sungai Buloh lah. Jangan mimpi Azmin Ali menang lagi di Gombak. Ini kata-kata daripada Rizwan menyatakan Azmin Ali mungkin akan kalah. Kalah teruk. GST tak guna, parti perompak akan datang. Azmin kunyit tegar kuat kencing rakyat Malaysia. Itu kalilah. Setuju Muhammad Ridwan, kata Deko-Deko. Zaitun, lawan tetap lawan, rasuah tetap rasuah, salah tetap salah. Tapi yang salah sekarang ni senang saja dibebaskan ya. Tapi kalau rakyat kecil kesalahan tapi dengan mudah pula di penjara, masuk penjara. Hari ini didapati bersalah, besok atau hari ini juga masuk penjara. Berbeza dengan pemimpin-pemimpin. Ini undang-undang apa kita pakai hari ini? Village people, Sarawak masih ada masalah air, hasil berbilion entah ke mana. Inilah masalah yang kita ada sekarang ini. Alright, apalagi Najib Pen Sungai Buloh, Deko-Deko harap rakyat Sabah jam ubah kalilah. Ini kalilah agar kita dapat hidup harmoni, rakyat happy. Pan Borneo masih belum siap-siap. Yalah, ini sudah berapa lama nih? Aduh. Muhammad Rizwan, sayang duit rakyat bagi gaji tinggi kepada PM dan menteri-menteri sampai Malaysia jadi seperti negeri Kelantan. Harap maaf and ampun rakyat Kelantan. Itu dia komen daripada Muhammad Rizwan. Jadi saya ingin teruskan habiskan bacaan kenyataan daripada Majlis Presiden. Okey, dia katakan Perdana Menteri juga perlu diingatkan bahawa majoriti rakyat Malaysia telah menolak GST dalam pilihan raya yang lalu. Oleh itu, Pakatan Harapan tidak bersetuju dengan cadangan memperkenal semula cukai GST selagi pelbagai isu ini terus membelenggu rakyat. So, ini adalah kenyataan daripada Anwar Ibrahim untuk keadilan Presiden, Mat Sabu untuk Presiden, Amanah, Lok Sifuk nombor 1 DAP sebagai Setiausaha Agung dan juga Madius Tangah untuk Parti Pertubuhan Progresif Bersatu UPKO. So kita boleh lihat mereka sendiri dan saya percaya rakyat di luar sana juga setuju sangat agar GST ini tidak dikembalikan dan ini memberi satu igawan buruk, mimpi buruk bagi rakyat sekiranya sekali lagi GST ini diperkenalkan. Sebab seperti mana yang kita tahu, memang GST bagus untuk kerajaan, dapat kutip banyak uang, tapi dia kutip dari mana? Iaitu dia kutip daripada rakyat. Rakyat yang miskin, rakyat yang terbeban, rakyat yang gaji rendah pun masih dikutip cukai. Jadi kehidupan dan keperluan mereka itu mungkin sukar dilengkapi sekiranya ada GST, sebab gaji atau kuasa beli mereka itu, kuasa beli menjadi semakin rendah. Lainlah kalau kerajaan naikkan gaji setiap orang 2,000 ke 2,500 atau 3,000 minimum. Mungkin itu boleh berlaku. So kita boleh pertimbangkan sekiranya itu boleh berlaku. Okay. So kita masuk komen ya. Mana sudah komen-komen? Okey, itu dia komen yang terkini. Tadi ada gangguan pula, dia tidak masuk. Okey, so ada komen lagi di sini. Dan saya ingin membacakan ada beberapa komen. Daripada Chow Jianlin, GST hanya akan menaikkan harga barang. Cukai yang dikutip akan kaya raya kerajaan kleptokrat. Betul? So ini yang berlaku sebenarnya. Mereka tidak fikir rakyat, mereka hanya fikir bagaimana kerajaan boleh dapat duit, tapi rakyat yang dikutip itu makin terbeban. Okey. Semua pemimpin UMNO BN sudah kepanasan atas kehadiran Rafizi Ramli dalam PAS yang punya idea dia bernas dan berasas. PR15 pasti banyak kejutan. Dumon Channel terbaik. So selamat datang kepada Dumon Channel. Dumo Channel, terima kasih kerana singgah sebentar di Alright Nopo. Muhammad Akram Montarah.
Rakyat berjiwa murni dan meletakkan kebaikan dan kesejahteraan sebagai elemen penting. Tidak akan menyokong ahli politik atau parti politik yang korup dan salah guna kuasa. Betul, ini komen daripada Muhammad Akram. Dia kata dia sangat setuju, okey. Dan tidak menyokong mereka yang salah guna kuasa, kaki rasuah, kaki makan rasuah dan sebagainya. Ya, so ini kita tolak. Okey. Masa ini ada udang. Masa ini ada udang sudah tiada di sebalik batu, tapi sekarang udang ada di sebalik mi. Itu komen daripada Muhammad Rizwan Abdullah. Najib PM Sungai Buloh. Wah, okey. Hashtag lawan tetap lawan, kena ubah kata Kamar Basah sekali lagi. Fazari, ni Fazari pertama kali datang kali. Terima kasih kerana memberikan komen anda. Gilalah UMNO ni, rakyat nak mampu pun nak buat GST lagi, dia kata. Okey. Arjuna, orang-orang Sarawak and Sabahan, kamu teruskan pangka BN sebab kami masih belum cukup kaya raya. Sudah kaya, kami bagilah sikit. Okey, puas hati. Ayu Malaysia. Itu bahasa terbalik daripada Arjuna. Ini bahasa terbalik ni maksudnya berbeza daripada kenyataannya. Kita boleh nampak. Kamar Basah, kami Semenanjung menyokong warga Sabah, kita ubah untuk anak cucu. Terima kasih kepada Kamar Basah sentiasa menyokong di Sabah, orang Sarawak. Semoga kesedaran kita itu makin meningkat dari hari ke hari untuk kita menolak pemimpin-pemimpin yang hanya pentingkan jawatan, yang mana apabila mereka dapat jawatan, mereka lupakan rakyat. Yang mana mereka berjanji sewaktu pilihan, katanya akan saya buat itu dan saya buat ini, setinggi langit, setinggi gunung Kinabalu, dia punya janji. Namun selepas kemenangannya entah hilang ke mana. Janji pun banyak diberi alasan. Jadi kita tidak perlukan pemimpin yang seperti ini. Kita perlukan pemimpin muda. Kita perlukan pemimpin yang veteran tapi mempunyai integriti yang tinggi. So ini yang kita mahu. Jadi kita perlu bersama untuk menolak segala ketidaksamaan di dalam pentadbiran kerajaan ini yang hanya mementingkan. So kalau kita lihat semula kenyataan daripada Majlis Presiden Pakatan Harapan, Malaysia di tangga kedua. Di tangga kedua untuk kronisme punya bisnes. Maksudnya macam mana negara ini membangun kalau yang menjadi keutamaan adalah kroni-kroni. Apapun bisnes daripada kerajaan, yang dia utamakan adalah kroni. Dia beri semula, dia berikan kepada kroni, dan yang kecil-kecil itu diberi kepada Bumi Putra atau mereka di luar sana, bisnes-bisnes kecil dan sebagainya. Yang bisnes besar jutaan ringgit, berbilion-bilion diberikan kepada kroni-kroni. Jadi ini sesuatu yang saya rasa tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Bagaimana dia kata kita akan jadikan Sabah ini tempat yang makmur, maju. Sedangkan bisnes semua diberi kepada kroni-kroni. So ini sesuatu yang kita harus pandang serius. Kita harus ubah. Kita harus jadikan negara kita ini bebas rasuah. Barulah kita boleh membawa kemajuan kepada negara kita. Jangan benarkan pemimpin-pemimpin atau YB atau MP ini yang hipokrit ini kita pilih semula. Kita harus tukar mereka. Kita buang mereka. Sama seperti UMNO. Mereka yang sudah lama memerintah Sabah, sudah 50 ke 60 tahun memerintah. Namun apa yang berlaku di Sabah masih sama seperti maksudnya masih sama itu, dia punya kemajuan itu terlalu lambat. Terlalu lambat. Orang sudah masuk gear 10, kita ini masih di gear 2 atau gear 3. Untuk Sabah khususnya. Jadi kita harus ubah. Semua yang mendengar di luar sana, kalau kamu rasa setuju dengan kenyataan ini, dengan pendapat saya ini, yang mana kita harus mengubah atau menolak ahli-ahli politik yang hanya pentingkan poket mereka, khususnya kepada politikus yang suka melompat. Apabila mereka melompat, kononnya alasan mereka demi rakyat.
demi rakyat. Tapi sebenarnya apa yang kita lihat itu adalah demi poket mereka sendiri. Sebab tidak dapat bisnes, tidak dapat apa-apa, hanya gaji sebagai adun, ahli dewan undangan, atau dapat gaji sebagai ahli parlimen begitu. Jadi ini yang kita perlu sedar. Ini yang kita perlu sedar. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih yang datang menonton, yang menyokong Alright Nopo Channel. Ini kali mungkin yang baru keberapa kita bersiaran secara live ini. Saya mengharapkan sokongan daripada kamu semua supaya channel ini akan menjadi saluran suara kepada rakyat Sabah khususnya, untuk kita perdengarkan permasalahan-permasalahan, janji-janji yang tidak ditepati, pemimpin-pemimpin yang korup, politikus yang suka lompat parti dan sebagainya. So inilah yang kita perlu buang. Kita perlu tolak mereka dalam PRU yang akan datang ini. Yang akan bakal disajikan pada mungkin bulan 10 atau bulan 11. Ini sebab kenyataan daripada Perdana Menteri kita sendiri menyatakan PRU akan diadakan bila-bila masa sahaja. Mereka senang-senang sana dapat makan kek besar-besar, tapi rakyat hanya dapat sisa-sisanya saja. So ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Jadi memang sangat lawak kita punya kerajaan ini. Tidak tahu apa. Jadi terima kasih daripada Izam Haji Zamri. Dia berada di Brunei. Menonton kita punya live hari ini. So terima kasih Izam kerana menonton dan sekaligus memberikan komen. Katanya Sabahan perlu berani untuk berubah. So itu komen daripada saudara kita yang jauh daripada Brunei. Tidaklah jauh sangat, tapi di seberang sana kita punya negara yang sangat hampir dengan negeri Sabah, dengan Sabah. Okay, so terima kasih sekali lagi daripada Izam Haji Zamri kerana memberikan kata-kata semangat kepada rakyat Sabah. Rudin JR. Selamat datang Rudin JR. Ada pula di sini malam ni ya. Okay, Rudin JR, GST, government sangat teruk. Wow, itu dia. Government sangat teruk. Mantap juga nih. Government sangat teruk. Okay. Daripada Vampire, Najib memang ada duit berlori. Itu fakta, Najib penyamun. Okay. Okay guys, so terima kasih memberikan komen-komen, menyokong Alright Nopo Channel malam hari ini. Satu lagi komen daripada Sazali Muhammad Hashim. GST biar bos kau. Wak Jahid dan UMNO totok saya yang wajib bayar dan bukan rakyat. Pilihlah kerajaan lain kecuali UMNO ngok. Okey, terima kasih. Itu daripada Rohaya Abu Hasan. Najib sudah biul kata Sazali kerana hendak GST duitnya sapu. Arjuna, insya-Allah katanya kita semua dah lebih bijak. Ayo ubah, undi semua, jangan pangka desing lagi lah. Tak nak terus dianiaya. Hapuskan semua pengkhianat dan sumbat mereka ke Sungai Bulu, kata Arjuna. Sekali lagi daripada Rizwan, kalau tidak ubah jangan terkejut, semua warga Sabah jadi tempat PTI. Fikir-fikirlah demi anak cucu kita semua, kata Muhammad Rizwan Abdullah. Sekarang ini pun terlalu ramai juga dia punya PTI itu. Macam mana tidak terkawal. Kerajaan pun nampak tidak sangat serius dalam pengawalan. Jadi ini sesuatu yang membimbangkan rakyat Sabah, kan? Itu yang kita risau berlaku. So, alright guys, sampai di sini sudah kita sudah bersiaran selama 1 jam 30 menit atau jam 30 menit. Jadi kita akhiri kita punya perbincangan atau santai bicara kita ini.
bersama dengan saya di Alright Nopo Channel. Okay, so mari kita terus maju ke depan. Buang segala yang tidak berkenan di mata kita, buang segala rasuah, tolak semua pengkhianat, buang atau hancurkan segala pembelot-pembelot, biar kita menjadi rakyat yang bijak memilih siapa pilihan kita, yaitu mereka yang penuh integriti, mereka yang dilantik hanya bekerja untuk rakyat tanpa memberikan alasan penat lelah. Mereka seperti inilah yang kita mahu. Alright. So sekali lagi selamat maju jaya kata Kamar Basa dan Izam Haji katanya betul-betul Saban perlu berani berubah. So terima kasih atas jam 2 malam. Jam Ahmad dia cakap Nopo sambung balik jam 2 malam. Okay. Mungkin kita tunggu kalau dapat kita dapat, kalau tiada live tu mungkin tiada lah ya. Oke, so terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Kita sudah bersiaran selama 1 jam 30 menit ini. Terima kasih kepada kamu orang yang setia bersama-sama dengan saya dengan Alright Nopo selama kita bersiaran selama 1 jam 30 menit ini. Kita akan teruskan live seperti ini untuk beri penjelasan, untuk beri kesedaran kepada rakyat di luar sana, khususnya kepada Sabahan yang selama ini sering dipermainkan dengan janji-janji palsu. Alright. So sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapon kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya apa? Saya lupa sudah. Tepuk dada, tanya selera. Sekian. Bye bye.